Okay, hari ni kita nak tengok pembentukan ion positif dan ion negatif. Okay, yang ni buku teks muka surat 173. Okay, minggu lepas kita belajar pasal susunan elektron. Okay, susunan elektron kalau dekat petala dalam, okay, kita susun dia, kita hanya letak 2 elektron. Okay, nama dia duplet. Okey, lepas tu kalau susunan elektron oktet. Okey, oktet ni oktagon kan? Oktagon maksudnya ada 8 kan? So bila 8, dekat petala yang luar tu mesti ada 8 elektron. Okey. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Okey, setiap atom tu, dalam atom tu kita tahu ada nukleus, Okey, dalam nukleus tu ada proton dan juga neutron. Okey, dekat luar tu yang bergerak tu hanya elektron. Okey. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Okey, kalau atom neutral ni maksudnya bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, jadi kalau kata dia nak jadi stabil, okey, nak jadi stabil, dia kena derma ataupun terima elektron. Okey, pada petala terluar sahaja. Hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet, duplet ataupun oktet. Okey, duplet, duplet 2. Okey, kalau oktet 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jangan buat gaya macam ni, kamu kena buat bulat-bulat tu lah. Okey. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron, okey, atom itu akan menjadi zarah bercas, okey, yang disebut sebagai ion. Okey, bila berlakunya perpindahan atau penerimaan elektron, maka atom tu akan dia akan dicaskan. Okey, nama dia ion. Okey, ion positif terbentuk apabila atom unsur menderma. Okey, positif derma. Okey, kalau negatif terima. Okey, nak faham dia senang je. Positif, P positif. Okey, maksudnya dia orang kaya. So dia kena derma. Okey, kalau negatif, okey, dia tak ada duit, dia kena terima. Ingat macam tu. Okey, kalau ion positif, okey, positif ni, okey, dia banyak duit. Dia kena derma apa? Derma elektron. Okey, kalau kata ion negatif, okey, dia kena terima elektron. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit. Dia kena terima daripada orang. Ingat macam tu. Kalau nak jadi ion positif, bagi elektron, derma elektron. Okey, kalau nak jadi ion negatif, terima elektron. Okey. Okey, yang ni contoh dia pembentukan ion positif. Okey, pembentukan ion positif Mg2 positif. Ni ion positif lah ni. 2. Okey, mana 2 ni? Okey, kita tengok sini. Okey, atom magnesium dia punya susunan elektron dia 2, 8, 2. Okey, lepas tu sepatutnya dekat petala paling luar ni dia mesti 8. Okey, kalau kata dia nak terima elektron, dia kena ambil lagi 6 kan? 6 ni sangat banyak.
Daripada dia ambil 6, lebih baik dia derma 2. Maksudnya dia lebih 2. Dia derma 2, bila derma 2 elektron, sebab itulah dia jadi 2 positif. Maksudnya derma 2 elektron. Derma 2 elektron. So dia akan jadi susunan atom dia akan jadi, susunan elektron dia akan jadi 28. So dia dah stabil lah. Okey, ni kalau ion positif. Okey, dia derma. Okey. Seterusnya kalau ion negatif pula. Okey, kalau ion negatif dia bagi contoh klorin. Okey, nampak negatif. Okey, negatif ni. Okey, sebenarnya negatif ni dia ada satu. Okey, dia ada satu depan dia. Tapi kita tak tulis lah. Standard dia akan tulis Cl negatif. Okey, atom klorin. Okey, atom klorin susunan dia 2, 8, 7. Okey, sebab dia punya bilangan elektron dia ada 17 kan? Ada 17. So, dia susun 2, 8, 7. Okey, kalau dia nak stabil, dia mestilah petala paling luar tu mestilah 8. So, dia kena tambah satu lagi. Okey, bila dia tambah satu lagi, maksudnya dia terima. Bila dia terima, automatik dia akan jadi ion negatif. Okey, sebab tu dia tulis Cl klorin negatif. Dia tak tulis satu dah depan ni. Okey, kita fahamlah kalau kata negatif ni maksudnya satu. Okey, kalau kata dia tulis Cl, contohlah, contoh 2 negatif. Maksudnya dia terima 2 elektron. Okey? Alright. Setakat ni boleh faham tak? Ion positif, ion negatif. Boleh faham tak? Macam mana terjadi dia? Boleh faham tak? Okey. Okey, ni 8.3 isotop. Yang ni muka surat 175. 175. Alright, isotop 8.3 muka surat 175. Okey. Semua atom yang terkandung di dalam sesuatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, semua atom dia mesti ada proton dan neutron yang sama. Okey, kecuali kalau dia charge lah. Kalau elektron dia lebih, dia bercharge negatif. Kalau proton dia lebih, dia bercharge positif. Okey, jadi semua atom ni bilangan proton dan neutron dia sama. Okey, namun begitu terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, kita tahu kalau atom tu neutral, bilangan proton dengan neutron dia dekat nukleus ni sama. Contohnya kalau kata proton 2, neutron pun 2. Tapi ada sesetengah unsur, okey, dia bilangan proton sama. Maksudnya dia daripada kumpulan yang sama. Okey, tapi dia berbeza nama dia. Okey, disebabkan bilangan neutron. Okey, kita tengok nah. Okey, ni contoh isotop. Okey, kita ada hidrogen 1, hidrogen 2 dengan hidrogen 3. Tiga-tiga ni adalah hidrogen. Yang membezakan adalah bilangan neutron. Okey, yang menyebabkan isotop ni, okey, isotop ni dia punya definition dia ataupun dia punya maksud dia adalah sesuatu atom ataupun unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Okey, itu maksud isotop. Okey, satu unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Okey, kita tengok yang pertama. Hidrogen 1, proton dia 1. Okey, neutron dia kosong. Okey, kalau hidrogen 2, neutron dia 1. So, bezalah kan? Maksudnya, ni adik-beradik satu bapa, satu mak. Ni anak yang sulung, anak yang kedua, ni anak yang ketiga. Okey, tu maksud dia. Okey.
Okey, kalau karbon pun kita ada 3 juga. Karbon 12, karbon 13 dan juga karbon 14. Okey, kalau karbon 12 dia ada 6 proton, semua ada 6 proton. Tapi kalau karbon 13 dia ada neutron dia 7, karbon 14 8. Ni yang membezakan dia. Yang perbezaan neutron itulah nama dia isotop. Okey. Okey, oksigen 16 dan oksigen 18. Okey, bilangan neutron 16 tu ada 8, neutron untuk oksigen 18 ada 10. Okey. Okey. Okey, kita nak proceed. Okey, yang ni ada dekat muka surat 175, aktiviti 8.6. Okey. Macam mana kita nak tentukan bilangan proton, bilangan neutron dan bilangan dan juga number nukleon. Okey. Okey, setakat ni kamu dengar bilangan proton, kamu dengar proton dan juga neutron. Okey, number nukleon adalah jumlah proton tambah dengan neutron. Okey, maksudnya hak ni tambah dengan yang ni. Okey, kalau kata kita dapat soalan macam ni. Okey, kamu dapat soalan macam ni. Kamu ada klorin 35. Okey, dan dia bagi bilangan neutron dia 18. Okey. Sebenarnya yang belakang ni 35, 37, 23, 24, 79, 81 yang ni adalah number nukleon. Okey. Number nukleon. 37 nampak? Okey, natrium yang ni 23. Okey, tak payah pening-pening dah. Sebenarnya apa yang ditulis kat sini ni, yang ni semua isotop lah. Yang ni klorin 35, klorin 37, isotop bagi klorin. Natrium 23, natrium 24, isotop bagi natrium. Bromin 7981, isotop untuk bromin. Okey, so apa yang kamu nampak number kat belakang ni, yang ni adalah number nukleon. Okey, so natrium 24, dia punya number nukleon dia adalah 24. Bromin 79, okey, nukleon dia 79. Bromin 81, nukleon dia 81. Okey, boleh tulis teranglah dekat dalam buku teks ni, muka surat 175. Okey, so kamu nak dapat number nukleon. Okey, kamu nak dapat number nukleon. Okey, kita tahu tadi bilangan proton tambah dengan bilangan neutron akan dapat number nukleon. Okey, so nak dapat proton, okey, ambil 35 tolak 18, kamu akan dapat berapa? Proton dia? Yes, 17. Okey. Okey, untuk klorin 37, berapa bilangan proton dia? Cepat. Dia tak ada. Dia tak bagi proton, dia tak bagi neutron, dia bagi 37. Mana boleh 37 bagi 2? Tak boleh. Dia tak boleh ada point. Dia mesti number bulat. Okey, berapa bilangan proton bagi klorin 37? Okey, jawab seorang. Klorin, okey, clue dia, klorin 35 dengan klorin 37 dia adalah isotop. Isotop apa maksud dia? Okey, dia mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron yang berbeza. So, berapa bilangan proton untuk klorin 37? Okey. Proton dia berapa? Proton. Salah. Salah. Cuba lagi. Yes. Proton dia 17. Sebab apa 17? Adam Aznir. Sebab apa 17? Hah? 20. Kamu dapat 17 kat sini, macam dapat 17? Macam mana dapat 17?
Teka je. Okey. Kan? Dia dapat 17. Okey, dia dapat 17 sebenarnya daripada isotop. Kan? Sebab klorin 35 dengan 37 ni satu adik-beradik. Pok dia ada proton 17 je. So, 17 lah. Itu isotop. Okey, bila dapat proton, so ambil 17 tolak 37 dapat neutron dia 20. Okey, kalau natrium 23, proton dia 11, neutron dia berapa? Jawab seorang. Macam mana dapat neutron? Ambil nukleon tolak bilangan proton. Okey, dapat apa? Kalau matematik lah. Matematik darjah 1. Ha? Berapa? Tak dengar. Kuat sikit. Yes, 12 kan? Okey, kalau natrium 24, berapa bilangan proton dia? Yes, 11. Sebab apa? Kalau kata kamu tak tahu yang ni pun, okey, kamu boleh tengok dekat ni, natrium 23 dia 11. Okey, ni 24 tolak 13 dapat 11. Okey, kalau bromin, berapa bilangan proton dia? Bromin 79. Dia isotop dengan bromin 81 ni. Kan? Berapa bilangan proton untuk bromin 79? Memang ada sebelah. Dia mana sama dengan natrium? Sebab apa 35? Dia ada beradik kan? So 35. Okey, berapa bilangan neutron dia? Panjangnya. Okey, berapa bilangan neutron untuk bromin 79? Okey. 46. 79 tolak 35. Okey, 44. Okey. Neutron untuk bromin 81? Betul 46. Okey, boleh nampak lagi tak macam mana kita dapat number nukleon, number neutron dengan number proton. Dapat kan? Dengan isotop lah, tengok isotop. Okey, isotop tu dia bagi clue berapa bilangan proton. So kita tahu bilangan proton dia, kita automatik dapat neutron dan juga nukleon. Okey? Okey. Okey, ni cerita pasal isotop lah. Okey, isotop biasanya ditulis number nukleonnya sahaja. Okey, macam ni lah. Okey, kalau klorin 35, 35, 37 ni, yang ni adalah number nukleon dia. Okey. Ini isotop, okey, satu pok. Okey, dia nak bezakan antara dua dia beradik tu, dia letak number nukleon belakang dia. Macam saya cerita tadilah. Okey. Okey, nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus tersebut. Ini yang saya ulang tadilah. Okey, ini hanya ulangan saja. Okey, maksudnya kita ambil proton tambah dengan neutron, kamu akan dapat nukleon. Okey. Sebagai contoh, isotop hidrogen mempunyai 1 proton dan 2 neutron, ditulis sebagai hidrogen 3 proton campur neutron 3. Okey, dia bukan proton campur elektron lah. Sebab proton ni dia sama dengan elektron. Dia tak boleh campur. Okey, dia hanya boleh campur proton dan neutron. Maksudnya dekat bahagian dalam ni saja kita campur. Bahagian luar elektron dia jangan kacau sebab dia orang kata apa, dia boleh bergerak kan, dia tak mahu kawan. Yang dia nak kawan hanya proton dan neutron. Okey, dekat dalam nukleus tu. Okey, sejarah dia, isotop berasal daripada perkataan Yunani isos yang bermaksud sama. Okey, topos bermaksud tempat. Okey, tempat yang sama. Perkataan ini bermaksud isotop bagi satu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Okey, sejarah sikitlah. Okey, yang ni kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, apa kegunaan isotop? Muka surat 176. Okey, 176. Okey, perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas. Tanpa kita sedari, isotop dalam bentuk radioisotop sebenarnya banyak digunakan di sekeliling kita. Radioisotop ialah isotop
Bukan radio yang bunyi-bunyi lagu tu nah. Dia nama dia radioisotop. Okey, isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Okey, isotop tu dia tak stabil. Okey, bila tak stabil dia akan memancarkan radioaktif, kan? Okey. Walaupun radioisotop mengeluarkan sinar berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. Okey, digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjagaan tenaga dan penyelidikan. Okey, kalau dalam bidang perubatan dia guna kobalt 60. Okey, kobalt 60. Ini adalah radioisotop. Okey, 60 ni adalah nombor nuklear lah. Okey, dia memancarkan sinar gamma. Kita belajar itu kan. Keradioaktifan ni kita belajar. Keradioaktifan kita ada 3 sinar, beta, gamma dan alfa. Okey, sinar gamma ni dia boleh dia mai daripada kobalt 60 yang boleh membunuh sel kanser. Jadi kalau orang buat kemoterapi tu pakai kobalt 60 lah. Okey. Sebab okey, dia pakai sinar gamma sebab sinar gamma ni dia mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Okey, dia boleh membunuh, dia boleh tembus kat kita punya kulit dan masuk dalam sel kanser, bunuh sel kanser tu. Okey. Okey, teknologi makanan. Sinar gamma daripada kobalt 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Okey, jadi kalau buah contohnya daripada luar negara, okey, dia nak eksport masuk Malaysia, okey, dia akan sinarkan dulu sinar gamma daripada kobalt 60 ni untuk membunuh mikroorganisma supaya makanan tu tahan lebih lama. Okey, tanpa dia mengubah kualiti. Maksudnya kalau kata strawberry, asal strawberry, cuma dia tahan lama lah sebab dia boleh membunuh mikroorganisma. Okey, boleh makan, selamat untuk dimakan. Walaupun ada sinar gamma tu kan, selamat untuk dimakan sebab dia dah bunuh mikroorganisma dah, bukan dia nak membunuh kita, dia bunuh mikroorganisma. Okey. Okey, dalam bidang pertanian kita guna fosforus 32. Okey, disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Okey, maksudnya baja lah. Okey, fosforus 32 adalah untuk pertanian. Kita nak tengok penyerapan akar tu lah, baja tu. Okey. Okey, habis. Okey, kalau kamu tengok dekat kamu punya buku teks, okey, sana. Muka surat 177. Okey, 177 tu dia bagi kotak kuning. Okey. Okey, dalam bidang perubatan natrium 24. Okey, natrium 24. Okey, kalau kamu nak buat nota sikit lah, saya tulis lah. Natrium 24. Okey, yang ni untuk mengesan kedudukan salur darah yang tersumbat. Okey, natrium 24 ni guna dalam bidang perubatan, mengesan kedudukan salur darah yang tersumbat. Okey, kobalt 60 kita tahu dah tadi. Kobalt 60 tu untuk membunuh sel kanser, sama juga dengan iodin 131. Sama juga, kalau tak ada kobalt 60 guna iodin 131. Okey, dua-dua tu untuk membunuh sel kanser. Okey, kalau dalam bidang pertanian, okey, fosforus 32 tadi untuk mengkaji itulah kan, kadar penyerapan baja. Okey, kalau karbon 14 dalam bidang pertanian, dia untuk mengkaji proses fotosintesis. Okey. Okey, dia untuk mengkaji proses fotosintesis. Okey, maksudnya bila dia letak karbon 14 kat situ, okey, sinaran radioaktif yang ada situ dia akan tunjuklah dekat dia punya mesin radioaktif tu, okey, berapa proses fotosintesis tumbuhan tu berlaku, okey, pada kadar berapa. Okey.
Lepas tu arkeologi dan geologi, okey, karbon 14. Okey, yang tu untuk karbon 14 juga guna untuk dalam bidang arkeologi kan. Okey, yang ni dalam bidang arkeologi dan geologi menentukan usia artifak atau fosil kan, rangkau haiwan kan. Okey. Teknologi makanan yang Kobat 60 tadi tu sinar gamma kan, untuk membunuh mikroorganisma. Okey, kalau industri kertas, okey, dia guna americium 241. Okey, yang ni menentukan ketebalan kertas. Okey, menentukan ketebalan kertas maksudnya dekat kilang. Okey, dekat kilang kertas tu, okey, dia nak tentukan kan ada kertas A4 kan, 60, 70, 80, 100 kan, 100 gram ketebalan itu. Okey, dia guna americium 241. Okey. Okey, penjanaan tenaga elektrik, kita guna uranium 235. Kegunaan dia untuk menjanakan elektrik. Okey, yang ni kegunaan isotop. Okey, isotop. Hijau pun salah. Okey. Right. Jadi, isotop ni dia kegunaan dia banyak, okey? Berdasarkan kepada fungsi dia, kan? Okey, kamu boleh penuhkanlah kotak kuning dekat muka surat 177 tu. Okey, so hari ni setakat tu sahaja. Buku aktiviti muka surat 51 soalan nombor 2. Alright. Raja di bawah menunjukkan dua jenis isotop X dan Y yang masing-masing digunakan dalam industri makanan dan pertanian. Okey, industri makanan dan pertanian. Okey, kalau isotop X tu, apa dia nama dia? Apa nama dia? Dia nak nama je. Apa nama dia? Dia buat apa tu? Strawberry tu kan? Dia ada radiasi. Apa dia? Apa nama isotop X tu? Nakah jawab kah? Ya, Kobat 60. Okey. Kalau Y, okey, Y tu dia suntik isotop Y dekat tumbuhan. Okey, lepas tu dia kesan dekat alat K. Ya, fosforus 32. Ni saya tunjuk tu. Okey, soalan B, nyatakan fungsi bagi isotop Y. Tengok slide, jawab. Apa fungsi dia? Dah. Sambung ke habis? Ya, okey, untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Okey, C, nyatakan jenis sinaran radiasi yang dikeluarkan daripada isotop X. Isotop X tu dia keluarkan sinar gamma. Yes, gamma. D, namakan alat K yang digunakan dalam rajah di atas. Alat apa untuk mengesan radioisotop? Okey. Alat apa tu? Generator ke yang tu? Apa nama dia? Okey. Okey, gigamolar. Okey, sebut sana. Okey, alat dia GEIGER-MU
LLER. Okey, giga mula ni dia untuk mengesan sinaran radioaktif. Mungkin giga mula ni nama orang sebenarnya. Okey, soalan E. Berikan satu contoh lain isotop yang digunakan dalam industri perubatan. Ada dah jawapan? Okey. Dalam perubatan kita guna juga. Udah. Isotop. Radioisotop. Yes, natrium 24. Okey, kita pindah pergi bahagian C. Okey. Soalan nombor 3 muka surat 52. Terangkan dengan lukisan bagi pembentukan ion magnesium daripada atom magnesium. Okey, so dia nak kamu lukis gambar. Okey, saya tunjuk. Mana? Yang ni. Okey, gambar ni lah. Okey, kamu lukis dua gambar ni. Okey. Okey, kamu lukis yang ni, kamu lukis yang ni. Okey, kamu lukis benda ni, kamu dapat 2 markah. Okey, kamu lukis saja gambar ni sebiji macam dalam kutek muka surat 173. Okey, kamu lukis je macam ni, kamu dapat dah 2 markah. Okey. Okey, lepas tu dia nak 6 markah kan? Okey, bila 6 markah lagi 4, kamu kena terangkan macam mana terbentuknya ion magnesium. Okey. Okey, atom magnesium terbentuk apabila okey. Macam mana atom magnesium terbentuk? Atom magnesium, tengok siap. Baik lagi. Terbentuk apabila bukan ion magnesium terbentuk apabila atom magnesium menderma 2 elektron. Okey, ini markah yang ketiga. Elektron. Okey. Atom magnesium mempunyai susunan elektron berapa? 282. Elektron 2.8.2 yang tidak stabil. Okey, itu markah yang keempat. Okey. Okey, markah yang kelima. 2 elektron magnesium yang tidak stabil pada petala luar cenderung untuk didermakan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang keenam. Okey, apabila disuruh cerita kan? Apabila 2 elektron itu didermakan, maka ion magnesium terbentuk
dengan susunan elektron 2.8. Okey? Okey. Ini yang pertama, 2, 3, 4. Ya. Kita dah titik. Okey. Ada soalan kata, Ustazah boleh tak kalau kita lukis saja gambar ni tanpa kita terangkan yang bawah ni? Boleh buat macam tu, tapi hanya dapat dua markah sebab soalan dia suruh terangkan macam mana terjadinya. Memanglah daripada gambar ni kita dah boleh tahu dah macam jadi dia, tapi kalau kata orang ni yang tak belajar sains kan, okay, dia tak reti dah apa ni lukis bulat-bulat ni kan, titik-titik ni kan. Okay, so yang kat bawah ni lah yang akan menceritakan apa yang jadi dekat atas ni. Okay. Okay. And then soalan B. Okay, soalan B. Raja di bawah menunjukkan kedudukan paip di bawah tanah di suatu kawasan. Keadaan tanah itu sentiasa lembut dan berair sejak sebulan yang lalu. Okay, anda sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan paip air telah menerima laporan berkaitan masalah itu. Okey, jadi saluran paip, okey, selalunya kita tanam kan. Okey, lepas tu kadang-kadang kita tak tahu macam mana boleh jadinya kebocoran paip bawah tanah. Okey, jadi terangkan bagaimana anda menyelesaikan masalah itu. Penerangan anda adalah mengandungi aspek berikut. Okey, yang pertama, mengenal pasti masalah. Okey, apa masalah dia dekat sini? Ambil balik dekat soalan. Okay. Okey, sebab tanah dia sentiasa lembut dan berair, apa jadi dekat paip air tu? Apa jadi? Mengalami kebocoran. Okey. Okey, jadi dekat mengenai pasti masalah tu, okey, keadaan tanah lembut dan berair telah menyebabkan kebocoran paip bawah tanah di kawasan itu. Okey, keadaan tanah yang sentiasa lembut dan berair telah menyebabkan kebocoran paip bawah tanah di kawasan itu. Okey, penjelasan masalah. Macam mana kita nak selesaikan kebocoran paip air tu? Okey, kita tak boleh kata tak payah tanam paip air tu. Dok, kita nak tanam, tapi kita nak mengatasi masalah tanah lembut tu. Okey, dan juga kebocoran paip tu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita guna apa? Kamu orang yang sebagai bertanggungjawab untuk periksa paip air tu. Okey, apa yang kamu nak buat? Tu masalah penjelasan dia. Apa yang kamu nak buat? Macam mana kita nak tahu dia bocor? Daripada kita korek dia. Macam kita nak tahu? Kadang-kadang paip air tu dia dalam kan, dalam penuh. Okey, macam mana kita nak check tanpa kita korek? Kalau korek tu confirm lah kan, tak kita korek sepanjang jalan tu kan. Okey, macam mana kita nak mengesan kebocoran dia? Kita guna alat apa tadi? Alat apa tadi? Alat apa? Okey. Pemeriksaan paip dilakukan dengan menggunakan alat giga mula. Ini. Okey, giga mula. Okey, pemeriksaan paip dilakukan dengan menggunakan alat giga mula. Okey, lepas tu okey, macam mana kita nak langkah-langkah menyelesaikan masalah tu? Okey, mula-mula kita guna
alat gigi mula kan untuk mengesan kebocoran. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Okey, lepas kita kesan dekat mana berlakunya kebocoran pipe, okey, kita mesti apa? Tutup injap air utama supaya kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan dengan mudah. Okey, gigi mula tu dia mengesan kebocoran pipe. Okey, bila kita kesan tu kebocoran pipe kat mana? Okey, lepas tu yang kedua kita tutup injap utama untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, dia 4 markah dah. Yang ketiga, tanah di bahagian terlibat akan dikorek dan pipe bocor akan digantikan dengan pipe baru. Barulah kita korek tanah. Maksudnya kita tak buat kerja sia-sia lah. Kita korek saja dekat tempat yang bocor kan. Okey, yang keempat, setelah selesai, injap air utama dibuka semula dan tanah di kawasan tersebut ditimbus semula. Okey, poin dia kat sini mula-mula kita kesan dulu dekat mana kebocoran pipe tu guna alat gigi mula. Okey, yang kedua kita tutup injap pipe air utama supaya kerja penyelenggaraan dilakukan dengan mudah. Okey, yang ketiga barulah kita korek. Okey, korek tanah pada bahagian yang pipe bocor tu lah. Okey, lepas tu gantikan dengan pipe baru. Okey, last sekali tutup balik. Setelah selesai, tanah tu ditimbus semula dan injap air utama dibuka semula.